Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam kelas perniagaan tingkatan 4. Masih lagi di dalam bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, hari ini cikgu akan teruskan lagi dengan 1.2 bentuk pemilikan perniagaan. Okey, kalau anak-anak masih ingat, pada minggu sebelumnya, cikgu dah terangkan dua daripada 4 bentuk pemilikan perniagaan iaitu milikan tunggal dan perkongsian. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi dengan 2 lagi bentuk pemilikan perniagaan iaitu syarikat berhad dan koperasi. Okey, kita lihat dulu syarikat berhad. Okey, syarikat berhad merupakan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti. Okey, keanggotaan tidak terhad kepada pemilik syarikat. Okey, syarikat berhad terdiri daripada ahli lembaga pengarah yang dilantik. Okey, pengarah urusan akan melantik ahli lembaga pengarah yang paling kanan. Yang lain adalah pengarah eksekutif. Okey, pengarah eksekutif pula akan menetapkan pelbagai polisi dan membuat keputusan berkaitan perniagaan. Okey, manakala pemegang saham merupakan pihak yang memegang kepentingan perniagaan dalam bentuk milikan saham. Okey, pemegang saham yang memiliki pegangan majoriti ataupun yang memiliki 51% saham atau lebih daripada jumlah saham berhak untuk mengawal syarikat dan membuat keputusan. Okey, keuntungan akan diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Okey, di sini cikgu tunjukkan dua jenis syarikat berhad. Okey, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Okey, contoh syarikat sendirian berhad ialah syarikat Kim Long sendirian berhad. Okey, dan syarikat awam berhad ialah Tenaga Nasional Berhad. Okey, bezanya hanyalah di belakang nama perniagaan sahaja. Okey, sendirian berhad dan berhad. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah hak-hak sebagai seorang pemegang saham. Okey, pemegang saham berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, mendengar dan memberi pendapat tentang laporan tahunan dan laporan keuangan syarikat. Okey, mempersoalkan polisi syarikat jika diperlukan dan mengundi untuk melulus atau menolak setiap cadangan oleh ahli lembaga pengarah. Baik, kita teruskan lagi dengan dua jenis syarikat berhad. Okey, anak-anak di sini kita dapat lihat ada syarikat sendirian berhad dan ada syarikat awam berhad. Okey, sekiranya keluar soalan minta kita agar membuat perbandingan atau perbezaan berkaitan dengan syarikat sendirian berhad dan awam berhad. Okey, kita buatkan dalam bentuk kolom begini lebih memudahkan untuk kita melihat perbandingan tersebut. Okey, di bahagian ini adalah aspek-aspek yang kita boleh gunakan untuk membuat perbandingan tersebutlah. Okey, jadi kita lihat yang pertama, aspek bilangan ahli. Bagi syarikat sendirian berhad, ahlinya 2 hingga terhad 50 orang sahaja. Tetapi awam berhad 2 hingga tiada had maksimum. Okey, maksudnya infinity. Berapa ramai pun tak menjadi masalah. Okey, dari segi aspek modal. Okey, sendirian berhad, modal diperolehi dari penerbitan saham. Okey, awam berhad juga menerbitkan saham. Tetapi mereka ada menjual bond kepada orang awam. Okey, aspek yang ketiga ialah saham syarikat. Okey, sendirian berhad, syarikat sendirian berhad tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Okey, di Bursa Saham. Okey, manakala syarikat awam berhad boleh diniagakan di Bursa Saham. Okey, pindah milik saham pula bagi syarikat sendirian berhad perlu mendapatkan kebenaran ahli lembaga pengarah. Tetapi awam berhad tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada ahli lembaga
pengarah. Okey, dari segi liability. Okey, syarikat sendirian berhad dan awam berhad, kedua-duanya menanggung liability terhad. Okey, kalau anak-anak masih ingat, cikgu pernah bagi tahu, okey, bagi nama syarikat, okey, nama perniagaan yang ada perkataan berhad di belakang nama perniagaan, maksudnya perniagaan tersebut menanggung liability terhad. Okey, liability terhad maksudnya tanggungan hutang setakat modal yang dilaburkan sahaja. Okey, kita lihat seterusnya dari segi pembahagian keuntungan. Okey, kedua-duanya memberi keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Okey, jangka hayat pula, syarikat sendirian berhad, jangka hayatnya panjang dan berterusan. Begitu juga dengan syarikat awam berhad. Okey, bagi syarikat berbeza dengan perkongsian biasa. Perkongsian biasa, kalau salah seorang ahli kongsi, rakan kongsi tadi gila, menarik diri ataupun diisytiharkan muflis, maka perkongsian akan dibubarkan. Okey, tetapi bagi syarikat sendirian berhad dan awam berhad, jangka hayat adalah berterusan. Okey, seterusnya kita nak lihat pula kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian berhad. Okey, kelebihan modal lebih besar, liability terhad, hal ehwal syarikat dirahsiakan. Okey, penyata keuangan hanya didedahkan kepada 50 orang ahli sahaja. Okey, jangka hayat perniagaan yang panjang. Kekurangan penawaran share terhad tadi, terhad 50 orang, beban cukai tinggi, share tidak boleh bebas dipindah milik. Okey, sebab perlu mendapatkan kebenaran daripada ahli lembaga pengarah. Okey, penubuhan yang rumit. Okey, kita lihat pula kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad. Dari aspek kelebihan, modal lebih besar kalau kita bandingkan dengan syarikat sendirian berhad tadi. Okey, liability terhad, ganjaran ekonomi bidangan. Bidangan ni maksudnya luas. Okey, kewujudan yang kekal. Okey, jangka hayat berterusan. Kekurangan, penubuhannya rumit, beban cukai yang tinggi, entiti berasingan di mana pemilik dan pengurusan adalah orang yang berbeza. Okey, tiada kerahsiaan. Okey, seperti penyata keuangan perniagaan. Okey, perlu didedahkan kepada semua pemegang saham. Okey, kelas anak-anak, jadi ini sahaja yang perlu anak-anak tahu berkaitan dengan syarikat berhad. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada bentuk milikan perniagaan yang keempat, iaitu koperasi. Okey, koperasi ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela yang mempunyai kepentingan bersama, dengan tujuan melindungi kepentingan semua anggotanya. Bilangan ahli minimum 50 orang, setiap anggota perlu membeli modal share. Liability adalah terhad. Contohnya, kita lihat koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas berhad. Macam tadi cikgu kata, bila ada perkataan berhad di belakang nama perniagaan, maka perniagaan tadi menanggung liability terhad. Modal diperolehi daripada terbitan saham ahli koperasi. Tidak dikenakan cukai. Koperasi juga diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung. Seterusnya kita nak lihat ciri-ciri koperasi. Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan semua anggotanya. Aktiviti koperasi tidak berunsurkan politik. Aktiviti koperasi adalah berdasarkan akta, peraturan dan undang-undang kecil. Modal koperasi disumbangkan oleh anggota dalam bentuk yuran dan share. Yuran ataupun fee lah. Yuran masuk dan saham. Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Liability semua ahli adalah terhad kepada modal yang disumbangkan sahaja. Ini yang tadi cikgu masukkan liability terhad. Seterusnya kita lihat kepada prinsip-prinsip koperasi.
Keanggotaan adalah sukarela dan terbuka, kawalan secara demokratik oleh anggota, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, kebebasan autonomi, menyediakan pendidikan, latihan dan maklumat, bekerjasama antara koperasi dan prihatin terhadap komuniti. Okey, hak sebagai anggota koperasi pula, okey, anggota koperasi berhak mengundi satu undian dalam mesyuarat agung tahunan tanpa mengambil kira jumlah share yang dilaburkan. Terlibat secara langsung dalam pembuat keputusan, mengambil semua modal share apabila keluar daripada koperasi, menerima pulangan dalam bentuk ganjaran. Dan yang terakhir untuk subtopik 1.2 ialah kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan liability terhad, pentadbiran secara demokrasi, tiada beban cukai, sebab tak perlu bayar cukai perniagaan, dan dapat ribat, ribat lah. Bila membeli di koperasi, koperasi akan beri potongan harga. Kekurangan, kadar pulangan dividen yang rendah jika dibandingkan dengan perniagaan lain. Pemisahan pemilik dan pengurusan. Pemilikan share terhad. Tidak boleh lebih daripada 20% dan kekurangan pindah milik share. Jadi untuk 1.2 ini sahaja yang perlu anak-anak tahu. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, bolehlah bertanya dengan cikgu sebentar lagi. Terima kasih.